Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi au quyida bi muwafaqatil waqi' kama il bahri bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan kama il wardi. Kita masih duduk bicara apa yang dipanggil ma'ul mutlak. Jadi yang masih dipanggil air mutlak yang semalam yang terdekat ialah air yang terkondensasi daripada sumber yang suci. Dia adalah air mutlak. Awistuhlika, sambungan ini. Ataupun kata dia termasuk, maksudnya masih dihukum air mutlak adalah ustuhlika fihil khalitu, yang asal bahasa ustulika tu daripada buatan halaka, binasa. Maksudnya istilahnya hancur, leburlah fihi padanya, pada ma'il mutlak tadi. Khalitu sesuatu yang khalitu. Itu pun dalam istilah fiqah belaka tu. Istilah khalit ni sesuatu benda yang boleh larut dalam air. Satu benda yang boleh larut dalam air dipanggil khalit. Dan syarat satu benda yang larut dalam air, bila dia larut dalam air dan untuk nama mutlak tu masih kekal mutlak, syarat dia ialah ustuhlika. Kalau baca dengan ma'ruf dia istahlaka, dia istihlak. Istahlaka yastahliku istihlakan. Istilah ni binasa. Maksudnya dia lebur, dia larut dalam air, tapi adanya dia tu macam tak ada, pasal dah istihlak, dah binasa. Sesuatu apa yang terlarut dalam air, bila dia larut tapi ada dia tu macam tak boleh nak dikesan, pasal dah istihlak. Kalau nak guna bahasa bercakap macam tu lah. Yang tu masih air mutlak. Pasal air ni kalau khasnya air yang mengalir di daratan, macam air sungai, dia mesti akan ada sesuatu yang khalid dengan dia, yang larut dengan dia. Mineral lah, apalah, macam-macam hal lah. Kalau kawasan pegunungan, akar-akar kayu yang sungai itu akan ada akar kayu yang melalui aliran tersebut, mesti akan ada sesuatu yang terlarut dalam air tu, mesti ada. Benda yang terlarut tu dipanggil khalid. Kalau bahasa mudah nak faham khalid tu, macam gula, garam pun dalam air dia lebur kan, tu khalid. Cuma atas kita bicara ni, nak nama air masih nama mutlak, atas istilah disebut ustulika fil khalid. Ada benda yang larut dalam air, dan bila bercampur dengan air tu, adanya dia tu istihlak. Kalau adanya dia larut dalam air yang boleh dikenal pasti, itu tak dipanggil istahlakah, tak panggil istihlak. Istihlak ni asal terjemah dengan makna binasa, dia rosak, hancur, lebur. Maksudnya dia ada tapi tak boleh nak dikesan kehadiran dia. Benda larut yang larut dalam air, yang istilahnya tak dapat dikesan kehadiran dia dalam air tersebut, dia masih mengekalkan kemutlakan air. Itu mutlak. Tapi kalau lebur gula dalam air larut, itu manis, tak mutlak lah weh. Pasal apa? Yang tu tak dipanggil istihlak. Bahkan yang tu nanti istilah ke depan dipanggil mutaghayyir. Itu mutaghayyir pasal ada khalid, maksudnya ada benda yang larut dalam air, dan bila dilarutkan dia menyebabkan ada taghayyuran zahiran, ada taghayyur, ada perubahan yang zahir, sama ada pada warna, bau ataupun rasa dia. Yang tu tak mutlak. Jadi kalau faham istihlak ni, ada benda larut dalam air, antara faham istihlak tu, tapi yang larut tu dia tak mempengaruhi apa-apa perubahan, sama ada bau, rupa ataupun rasa pada air. Yang arti yang saya guna bahasa ni, dia larut tapi kehadiran dia tak boleh dikesan dengan mata, bau ataupun rasa. Itu dipanggil istihlak. Itu antara makna istihlak tu. Yang tu mutlak lagi. Satu, kalau ke depan nanti kita akan jumpa, dia akan sebut definisi air. Kalau kata air sebaldi, kita ambil
secubit gula larutkan dalam air tersebut. Secubit gula tak akan istilahnya mengubahkan apa-apa perubahan pada air tersebut. Kalau kita rasa minum pun, kita takkan dapat mengesan kehadiran gula tersebut, walaupun melalui proses makmal macam itulah kan, masuk dalam ni boleh ada kandungan gula, memang ada, tapi terlalu sedikit macam itulah dipanggil istihlak macam tu. Ada tapi tak boleh nak dikesan dengan panca indera zahir, yang tu mengekalkan kemutlakan air tersebut. Tapi syarat dia khalita. Dia berbeza nanti dengan bab kita akan jumpa. Kalau dia tak boleh dikesan, tapi yang larut dalam air itu bukan khalit tu, benda-benda yang larut dalam air, tapi yang masuk dalam air yang tak boleh dikesan tu adalah najis. Yang tu tak mutlak, bahkan nama dia mutanajis. Tu yang walaupun kata kitab-kitab macam ni, walaupun dia pendek bahasa dia, tapi nak bagi faham bahasa tu, dia ada istilahnya jamik manik tu. Bahasa dia tu ada kawalan yang ketat supaya jangan apa yang tak sepatutnya dipaham, jangan dipaham dengan ibarat kitab tu. Baik. Sekali lagi macam tu. Jadi yang tu masih mutlak. Aku yida bimuwafaqatil waqi', ataupun air ni dia tak mutlak dari sudut nama. Maksudnya dia bukan air semata-mata, bahkan dia kuyidah, dia dikaitkan. Maksudnya air ni atas nama dia bukan air, tapi air yang ada kait. Nisbah saya sebut semalam, nisbah nak faham contoh tu, cuma atas bahasa kitabnya. Inilah bahasa dia. Air ni dia bukan mutlak, maksudnya dia bukan semata-mata air, tapi kuyidah, dia dikaitkan bimuwafaqatil waqi', dia dikaitkan dengan yang muafakat dengan waqi'. Terjemah asal kejadian, realiti kan, diri sebenar tu, bahasa-bahasa terjemah waqi'. Maksudnya kaitkan dia dengan waqi' dia, kejadian dia. Kalau sebut air sungai, sebut air sungai tu istilahnya tak panggil air mutlak dari sudut air sungai, kan dia ada kait kan. Air mutlak ni kalau asal bahasa air, sebut air lah, itulah air mutlak, air yang tak kait dengan satu. Kalau air Milo ada kait, antara kait juga air sungai kan. Tapi sebut air sungai, kait air ke sungai, yang tu disebut kait dengan muwafaqatil waqi'. Kalau sebut air Milo, itu kait dengan benda yang mutaghayyir. Jadi sebut air sungai pasal ambil di sungai, panggil sungai. Air kolah pasal cedok daripada kolah. Air pili, air paip pasal ambil pada paip. Macam tu ya. Ni air apa? Air suam pasal telah dipanaskan. Air mati pasal sejuk, panas waktu sejuk. Kan nama tu pasal waqi' dia macam tu. Waqi' macam tu. Air suling pasal melalui proses kondensasi, persulingan. Air embun pasal memang dapat dia melalui embun-embun yang ada. Air salji, air hujan, kan istilahnya kaitkan dia tu dengan realiti dia tu datang daripada mana. Yang tu mutlak. Walaupun kait, walaupun dia bukan mutlak, kita hanya sebut air saja. Jadi kalau asal bahasa Arab, kalau sebut bahasa mutlak tu maksudnya air yang tak kait dengan satu. Jadi air, yang tu bawa air mutlak. Itu air sungai. Yang tu dari sisi hukum kita biasa dengar dan faham, kita ada dah, tu air mutlak. Tu ada kait. Air sungai, yang tu dipanggil air muqayyad dengan muwafaqatil waqi'. Itu istilah. Ataupun dengan bahasa lain dipanggil air qaid tak lazim. Kalau air Milo dipanggil qaid lazim. Air sungai qaid tak lazim. Istilah qaid tak lazim ni pasal perkaitan air sungai tu dia boleh dibuang, dan kita tak sebut sungai tu tak ada masalah. Satu, bahkan memang bila kita olah dia sesuatu, sungai tu tak disebut dah. Sungai ni hanya nak sebut masdar dia mai pada mana. Pasal air ni mai sama ada daripada daratan atau daripada langit. Air mai pada darat, air sungai, air laut, air mata air, air peli, buah pila, darat juga kan. Air pada langit, air hujan, air embun, air salji kan. Sumber aja daripada mana dia datang. Mutlak lah tu. Jadi sebut qaid tu, qaid muwafaqatil waqi', ataupun dipanggil qaid
yang tak lazim. Istilah tak lazim maksudnya kita boleh buang kait tu. Kalau air Milo, mana pergi buat air Milo? Air Milo simpan 3 hari basi. Air Milo basi. Dia sebut Milo tu tak tinggal. Air Milo buat ais. Air Milo ais. Air Milo panas. Air Milo panas. Air Milo tabur lah. Air Milo tabur. Ni kita sebut lawak-lawak bodoh gitu kan. Tapi nak pergi faham bahasa tu. Pasal antara kaedah kita baca-baca kitab macam ni, antara manhaj untuk boleh faham dengan faham tepat tu, bahasa tu kena telan betul-betul. Sebab memang Quran turun dengan bahasa, hadis dengan bahasa, ulama kita ambil faham Quran hadis pun dengan bahasa Melayu pun kita kena, walaupun kita orang Melayu kena ngaji bahasa Melayu lagi, walaupun kita orang Melayu, pasal kan bahasa menunjukkan bangsa macam tu kan, nak sebut macam tu. Bahasa tu menunjukkan kefahaman kita terhadap apa benda yang kita nak sampai. Kalau kita boleh menyampaikan sesuatu benda yang panjang dengan bahasa yang pendek, maksudnya canggih tu. Ada benda kadang benda tu pendek je tapi gunakan bahasa yang panjang. Menarik. Melirik cakap. Melirik 2 jam syarah. Tahu benda ke syarah? Tak ada satu isi pun. Ada orang ni cakap 3 minit dia. Padan dah. Allah tak bertempat. Ya. Contoh. Ni syarah Allah tak arah gini. Tak arah tak bertempat maka Adam ke depan kepu. Benda ni. Itu kan. Saja nak cerita. Ulama kita dia guna bahasa satu, bahasa pendek, tepat, padat. Nak urai dia tu, nak ambil faham tu, masya-Allah. Saja sikit tak sebut bahasa. Jadi contoh dia bagi qaid muwafaqatil waqi' ke ma'il bahri. Semalam pun saya ada bagi misal tu kan, dia kata kalau kita ambil air pipe, ni apa, air peli, air pipe, air mineral, kita sebut tu pasal dari si sumber dia, kadang-kadang pasal kandungan dia, pasal apa, air bertapis, air suling, macam mana dia diproses. Satu, kalau kita bancuh air teh, semua kait-kait tu semua tinggal. Air sungai teh, tak tahu itu air teh. Air pili buat teh, air teh pili tinggal kan. Air mati buat air oren, tak panggil air mati oren, ada air oren, mati tu tinggal. Mati tu tinggal. Apa seumpama tu lah kan. Tapi kalau air yang memang istilahnya qaid yang dia lazim, qaid lazim, mana pun kita sebut mesti akan sebut dia tak ditinggalkan. Yang tu tak mutlak. Yang tu yang nak faham bahasa mutlak tu tengok je senang, tapi nak memaham bahasa ulama tu kena ada apa, general knowledge, ada pengetahuan am kita tentang bahasa tu, macam mana pembahasaan tu, kaedah nak berbahasa tu. Baik. Bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan. Bersalahan kata dia, maksudnya taklah hukum mutlak ni ma barang yang la yuzkaru, yang dia tidak akan disebut. Ma ni air lah, yang dia tak akan disebut illa muqayyadan, melainkan dengan diqaid. Sebut mesti berqaid. Qaid tu tak boleh buang. Contoh kata dia, qaid ni kalau tak istilah lain dia panggil qaid lazim. Tadi qaid yang boleh hilang, qaid tak lazim, ghairul lazim. Bahasa-bahasa kena ambil. Lagi dia panggil apa? Qaid yang mumfak. Mumfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Fakka daripada perkataan bahasa Arab dia fakka. Fakka maksudnya lepas. Qaid yang mumfak, yang boleh dilepaskan. Kalau qaid macam air Milo, air sirap, air mawar, air kelapa, yang tu qaid yang ghairu mumfak. Air yang tak boleh nak qaid yang tak boleh nak dilekangan, dibuang. Air kelapa bila-bila pun kelapa. Air kelapa bersusu, air kelapa susu. Air kelapa bakar, air kelapa bakar. Tak buang kelapa tu tak buang. Air kelapa muda, kelapa tu tak buang. Contoh dia bagi kama'il wardi. Selesai tu. Boleh telan. Jadi nak faham al-khalid yang masuk dalam air yang istahlaka, lepas tu ada qaid tak lazim, qaid mumfak, yang tu kot bahasa dia, qaid yang bimuwafaqatil waqi'. Tu benda yang sama. Ada kitab sebut qaid bimuwafaqatil waqi', qaid
tak lazim, qaid, munfak. Nama-nama qaid tu. Kalau sebalik dia, qaid lazim, qaid ghairu munfak, qaid yang qaid bi khalid yang mughayyir. Itu ke depan lah, ke depan. Itu bahasa tu kita kena peka. Mengaji hak tu lah selalu dia berat sikit, beban apa? Dengan istilah. Memang mengaji ni antara benda susah mula-mula sebelum mahir, istilah. Satu istilah kena telan elok. Satu. Apa ilmu pun istilah mesti faham. Fiqh ada istilah fiqh, nahwu ada istilah nahwu, saraf ada istilah saraf. Setiap ilmu dia ada istilah dia. Atau kita bercakap ilmu biasa je pun, matematik ada istilah matematik, sains ada istilah sains, geografi ada istilah geografi. Ada istilah pula memang hanya pakai dalam ilmu-ilmu tertentu je. Cerun landai, cerun curam kan. Yang tu tak jumpa dalam ilmu sains. Dia nak jumpa tu geografi je. Kontur, peta kontur, tak apa faham kontur. Selahas, selang khas, mid, mon, tu apa pula? Tu istilah matematik. Sudut cakah, sudut tirus, sudut tepat, sudut tepat. Matematik. Tu matematik lah kan. Sudut matematik tambahan lagi, saya pun dah tak ingat dah sebut lama kan. Dia ada istilah macam-macam kita tahu lah. Sebut yang ni kita tahu lah. Ni ilmu apa, ni ilmu apa, ilmu apa. Ni istilah tang mana. Kalau kita tak faham istilah tu yang bila sebut jadi tak faham tu. Kalam. Ada kalam dalam istilah nahwu, ada kalam dalam istilah tauhid, ada kalam dalam istilah lughah. Jadi hang cerita kalam apa ni? Kalau nahwu al-kalamu wa lafzul murakabul mufidu bil wadhi. Nak faham kata istilah mesti kena ingat. Pasal dia dobit, dia menentukan makna yang kita nak kena faham tak faham tu. Sama sinilah mutlak tu. Mutlak. Jadi syarat untuk wuduk mesti air mutlak, dan air mutlak ni ghair syuruti al-ghuslu ahadwa ma'un mutlakun ghaira musta'malin. Yang tidak ma'un mutlakun ghairu musta'malin. Kita baca rafa' yang tak musta'mal. Pasal ma'un mutlakun tu dia idafah pada nakirah, hukum nakirah. Yang ni jadi na'alah. Ma'ul mutlak yang mana? Ghairu musta'malin, yang tidak diguna ataupun yang belum diguna. Mestilah air mutlak satu, mutlak lah, tapi yang belum diguna pakai, belum musta'mal. Bahasa Arab ni yang ambil telan sikit. Istilah musta'mal ni dia second hand. Jam yang jual, betul. Hazi sa'a musta'malah. Maksudnya jam yang dah dipakai. Jam second hand. Air musta'mal maksudnya air second hand. Maksudnya apa? Air yang telah diguna. Bahasa terjemah asalnya tu. Air second hand. Jadi bukan air first hand. Jadi air mutlak air first hand lah. Air yang tak ada kait apa-apa, tak dipakai. Yang tu, kalau nak ke sana, kalau nak guna bahasa first hand, second hand tu. Jadi dia tak diguna fi fardi taharatin, pada fardu taharah. Maksudnya pada taharati fardin. Kadang-kadang bahasa tu itofat tu kadang ditukar-tukar. Tak, ataupun yang belum yang tak diguna pada fardu bersuci. Maksudnya pada bersuci yang fardu. Jadi air yang mutlak, air yang tak diguna pada bersuci yang fardu. Pendek bahasa dia. Tapi Adam tu, saya nak cerita, memang saya nak cerita ni. Ada tempat ni satu hal, sana cerita bab wuduk apa. Tapi dia dah guna bahasa tu untuk kita faham. Dan memang kalau kita faham sini, bab wuduk esok kita mengaji tak susah lah. Pasal apa? Kita dah faham istilah-istilah tu dalam bab air. Tapi mula-mula dengar kok beban lah. Beban tak beban, nanti yang nak ngaji nak dengar respon apa nak tanya apa lagi. Ni lah. Kalau ngaji-ngaji pening lagi, memang saya punya passion ada ruangan soalan lagi kan. Tanya lah. Pening, ni pening. Tak faham lagi. Dan minta penjelasan sikit. Ada gangguan sikit nak faham tak ni. Pasal saya sebut semalam, mengaji ni paling besar, penting faham tu. Faham, pusing lah kat mana. Tak ada masalah. Tak faham tu yang masalah. Baik, jadi air ni janganlah air yang telah jadi air second hand pada bersuci yang fardu. Apa dia antara suci fardu ni? Min raf'i hadas, antaranya bayan daripada
Jadi nak aja tu. Apa dia taharati fardin ni? Fardi taharah. Fardin tu apa? Min rafi hadas. Kainin min rafi hadas. Kalau saya cerita Arab nahu lagi yang pasal kepada pula kan. Saya sebut gitu je lah untuk ngaji nahu lain. Yang adalah fardu ni kata dia mengangkat hadas. Satu, ada asghar, ada besar, atau akbar atau hadas asghar kecil, sebut lain terjemah lain, atau akbar atau ada besar. Walau min tuhrin hanafiyin lam yanwi, sekalipun daripada bersucinya seorang yang bermazhab Hanafi, lam yanwi, yang dia tak berniat. Satu masalah. Au sabiyin, ataupun kanak-kanak, lam yumayyiz, yang belum memayyiz. Kita kanak-kanak ni diwudukkan li tawaf, untuk dibuat tawaf. Kanak-kanak belum memayyiz, untuk yang diwudukkan dia. Wuduk buat apa kanak-kanak belum memayyiz? Untuk tawafkan kanak-kanak ni. Okey, nak ambil faham macam mana? Pertama, nak ambil faham air yang bukan second hand, selepas diguna untuk fardu. Jadi air yang guna untuk fardu, baru nama mustakmal yang hilang mutlak air. Kalau air yang second hand tapi bukan untuk fardu, tapi untuk benda sunat, mutlak lagi air tu. Walaupun kita tak pandang air tu selalunya, tapi air yang untuk benda sunat, dia masih mengekalkan kemutlakan air. Air yang hilang mutlak kalau air yang kita pakai untuk fardu. Bahasa tu simple sangat. Contoh fardu macam mana? Jadi contoh kalau habis wuduk, anggota fardu muka, tangan, kepala, kaki. Dan basuhan fardu, basuhan pertama, itu basuhan fardu. Basuhan kedua sunat. Atau umum bahasa sebutnya itu. Saya nak lanjutkan dia lagi, jadi bertabur pula kan maklumat tu. Baik, jadi kalau basuh muka sekali, basuh ni, lepas tangan, ada tak air turun? Ada. Kayak apa tu? Inilah mustakmal. Pasal apa? Basuh muka ni wuduk fardu. Ni fardu, basuhan fardu ni. Ya, ambil air lain. Kali kedua, the second time. Menitik tak menitik dua hal. Kita tak ada menitik lah ni kan. Second hand tak air ni? Second hand tak? Second hand satu hal. Atas nama second hand, dia second hand. Nak ambil istilah, dia mustakmal ke tak mustakmal? Guna untuk basuh muka tak? Kali ke berapa? Kali kedua. Apa hukum air ni? Nama mutlak kan ke basuh muka? Ke basuh muka fardu? Tampol ni betul. Okay. Memanglah basuh muka fardu, tapi basuh muka ni kali kedua. Apa hukum air ni? Mutlak. Walaupun second hand. Second hand daripada yang mutlak, second hand daripada, jadi bila second hand yang maksudnya air yang telah diguna tapi untuk sunat, maksudnya dia bukan fardu, mutlak. Bila mutlak, boleh tak ada air ni, apa boleh? Ini perkataan fardu tu maksudnya basuhan pertama yang wajib tu lah. Ya, basuhan pertama yang wajib. Kalau macam mandi wajib, dia basuh sebahagian dulu, dari muka dia contoh. Lepas tu dia basuh bahagian lain tu, bahagian lain pun mustakmal ke atau macam mana? Walaupun dia tak bagi basuh habis lagi kan. Dia contohnya dia basuh muka dulu. Ni air tu memang confirm mustakmal. Untuk air yang dia basuh tangan pula. Air tu mustakmal juga. Mustakmal lah. Kalau mandi wajib, yang tu akan jadi mustakmal lah. Pasal basuhan pertama pada mana semua anggota-anggota dia yang kali pertama, yang tu adalah mustakmal. Jadi kalau basuhan kedua, basuhan ketiga, basuhan keempat, basuhan keempat dah jadi membazir dah kan. Maksudnya kalau kita dah yakin itu dah rata. Dah rata. Kedua kita balik. Ya, yang tu dia atas nama guna, tapi dia masih kekal kemutlakan air pasal dia bukan mustakmal fardu. Dia mustakmal pada benda sunat. Satu, kalau basuhan kedua ni
sah air tu untuk tadah, ambil basuhan ketiga. Boleh. Tadah lagi. Mutlak lagi tak? Mutlak. Hak tu boleh guna untuk basuh tangan. Apa air? Kenapa? Sama lah tadi mutlak lah sini. Jawab masih kemas, pasal dah basuh tangan. Ni air basuhan tangan, bukan air basuhan muka dah. Apa hukum? Yang ni Mustaman. Ambil air lain. Apa hukum? Kenapa mutlak pula? Basuh tangan. Basuhan kali kedua. Boleh ambil ni sekali lagi. Ada tak ada punya pasal. Tapi tak boleh ambil sekali lagi. Apa hukum? Boleh sini. Apa hukum? Ambil lain. Apa hukum? Mutlak. Apa hukum? Betul apa? Apa hukum? Mustakmal. Tu kena ambil air lain tu. Apa hukum? Tak payah celup lah. So bukan nak air banyak pun. Kepala tak payah celup. Kalau macam ni tu macam mana? Ada benda tak faham lah. Itu pun. Sekali satu. Yang ni memang mustakmal lah. Dua. Cukup. Tiga. Apa hukum? Mutlak. Dari telinga nak buat macam mana? Maksudnya itu je. Apa hukum? Wajib sunat ni? Sunat. Tak payah celup lah. Apa hukum? Mutlak ni. Apa hukum? Mutlak lagi. Untuk kaki, kalau pakai khuf, tengok sebelah, tengok kalau khuf lah, khuf pun aja lain lah. Tapi nak kata kalau khuf cukup dah tu, cukup dah tu. Pasal khuf sapu dia bukan basuh. Tapi kalau kaki basuh tak boleh lah. Empat sapu itu sepok lagi kan. Air lah tu, air lah. Air. Cuma bila ambil air kaki tak dah balik, nampak betul sikit tak? Anda lagi faham basuhan fardu dengan sunat. Situlah beza dia. Satu kalau kita faham konsep itu, kita akan faham lah macam mana kaedah nak mensedikitkan air waktu kita berwuduk tempat air yang air tak cukup, air sikit kan, kita nak berjimat. Kita akan faham lah cara tu. Kaedah cara tu. Siap. Jadi kalau orang tanya macam ni, orang bagi air basuh tangan, memang air sedia air bersih, basuh tangan. Saya bukan tanya air atas tu, air bawah. Apa hukum? Tangan lemah ni. Tengok, dari segi hukum, kita cerita umum, cerita basuh tangan tak? Wajib ke basuh? Apa hukum basuh tangan? Sunat. Jadi apa hukum air tadah? Mutlak. Walaupun dah second hand. Tapi jarang nak tengok orang ambil bilik air tu tak. Malaysia, bukan yang Arab Saudi, bukan duk Bandar Pasir. Kalau Bandar Pasir mutlak lagi tu. Tapi kalau atas pendetilan dia, tak cicak. Tu berpicit je rawat, darah. Betul? Masuk tangan. Apa hukum? Mutan najis lah, saya ada darah. Jadi ada benda lain datang. Tak istimewa lah. Waktu yang tu cerita lain lah. Cerita tangan tangan kosong ni. Ataupun keluar hidung. Masuk. Macam mana? Apa hukum? Mutlak lagi. Kenapa pula? Cemar je. Cuma cemar. Tapi jijik tak? Jijik. Tapi hukum mutlak. Kalau emergency nak pakai, mutlak lagi air tu. Selama-lama jangan ada perubahan. Kalau kereta hidung, blondir bawah tu. Macam mana? Dia mutaghayyir, berubah. Mutaghayyir pula. Kan detail kan hukum syariat ni. Satu. Memang detail sangat. Baik, ada kecil, ada akbar, samalah. Ada besar. Cuma ada besar ni dari segi kaedah
soalannya ni, boleh tak macam ni? Kita jurus kepala, gunakan air di kepala tu, tarik untuk seluruh badan, boleh tak? Ini memang soalan. Dan memang kena kat kepala yang mutlak. Pegang tu. Usah angkat. Syarat memang kalau detail tu, syarat dia jangan angkat tangan. Rata lah semua. Habis. Soal, sah mandi? Mandi wajib lah. Mandi wajib lah cerita ni. Sah mandi? Kalau rata ni, sah tak? Kalau rata sah lah ya. Dia ada dobek macam ni buat mandi. Buat mandi ni, contoh kepala, dia hanya boleh terpakai jika yang dekat dengan dia. Kalau jauh, tak pakai. Contoh misal mudah. Dua kepala, dua dagu. Kan menitik ni kan? Menitik ni, dia sepatut, kalau ni sebab saya tunjuk dengan tangan tadi, dia mesti tengkuk, turun bawah ke dada lah. Biasanya air kat sini, dia akan turun ke dada. Kalau turun sini, boleh pakai air ni, boleh teruskan. Ni, boleh teruskan. Untuk ratakan air. Tak rata ya. Tapi kalau yang ni, turun air, kita tak bagi kena kat lutut. Air ni bagi turun kat lutut. Lutut. Rata kat lutut. Boleh? Tak boleh? Dia bukan tempat yang mahal jatuh air pada uruf. Bak mandi dia macam tu. Ada bak ni mandi memang jumpa tu. Saja nak bagi faham. Macam tu ada. Macam tu. Jadi maksudnya kalau takat kepala turun, tekuk, air pun boleh ke nak sapu sampai seluruh badan. Macam tu lah kan. Jarang nak jumpa air macam tu. Dan syarat pula istilah wuduk dan mandi, dia mesti air tu boleh mengalir. Maksud boleh mengalir ni, kalau kita sapu ni, maksudnya masih lagi boleh air yang ada lagi air boleh jatuh. Air tu nama dia masih mengalir. Tapi hanya sekadar melembabkan kulit, yang tu tak nama basuh, tak nama mandi. Mandi mesti ada air mengalir. Mesti istilah jarayanul ma'. Jadi kalau kepala musalabah, tengkuk, dada ni dah tak boleh nak mengalir tak. Yang tu kena pakai air lain. Satu kalau tadi kalau muka dia jatuh sini, jatuh. Yang ni memang nama mengalir. Jatuh lah pada tempat uruf. Sini boleh. Gunakan air yang sama untuk ratakan di bahagian dada dan perut. Turun sampai bawah, selalu rolipnya sampai ke. Yang tu satu hal. Nak memahamkan tu, mana nama mustakmal tak mustakmal, detail sikit lah. Cuma kita duduk Malaysia ni tak ada gaduh apa, air banyak, jenuh jenang. Cuma bagi faham, kalau kata air sikit jadi apa masalah, air paip pecah, air kerajaan tak ada, kena 3 hari tak ada, beku pula. Contoh duduk padang pasir atau duduk atas kapal terbang, macam mana nak buat? Yang tu yang fik tu perlu tu, faham. Bila tak faham, jadi masalah lah kita. Tak boleh wuduk lah dalam kapal terbang. Apa pula tak boleh wuduk lah? Aku mandi wajib pun boleh. Sebut boleh. Bagi betul lah cara. Memang tempat sempit kan. Tandas dalam kapal terbang, kalau Pak Is masuk, jenuh kelain. Dia akan jadi apa? Siku lindin. Terus saya pun bersiku juga. Orang tak faham tu diam, dengar je benda cerita-cerita. Tapi nak buat boleh. Masih ada cara. Nak ambil wuduk apa boleh lagi. Sikitlah ke sana. Baik, yang tu apa yang saya dah sebut tu, nak syarahkan sikit apa yang dimaksud mustakmal fi fardi taharatin. Rafi'in hadas asghar, jadi saya dah ke sana lah. Au akbar, walau min tuhrin hanafi. Taharatin walau min taharatin hanafi, situ dulu. Sekalipun kata dia nak nama mustakmal ni, angka ada kecil atau ada besar tu daripada bersucinya seorang bermazhab Hanafi. Cerita mazhab-mazhab pula ni. Orang mazhab Hanafi, dia tak berniat macam kita. Nisbah kefarduan dia berniat. Kita nak wuduk, basuh muka kena niat. Mazhab Hanafi, dia tak yang menjadi rukun untuk niat pada ketika mula-mula masuk dalam ibadat. Pada wuduk, takbiratul ihram,
Untuk wuduk dia cukup macam ni. Aku nak wuduk, pergi ke air, kelopoh, apa ya. Jangan ada benda yang memalingkan dia. Itu syarat mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi ni pula lam yanwi, dia tak niat. Jadi kalau ikut kaedah kita, bila walaupun dia basuh muka, bila walaupun dia basuh muka, sah dalam kaedah dia lah satu hal. Bila dia basuh muka tak niat, yang tu istilahnya bukan basuhan fardu pada kita, tapi basuhan fardu pada dia. Walaupun tak basuhan fardu pada kita, pasal dia tak niat, tak sah wuduk dia pasal dia tak niat, tapi air itu mustakmal. Pasal bukan iktibar dia, tapi iktibar sebenarnya fardu pada dia. Jadi air itu mustakmal juga. Walaupun Hanafi itu dia basuh muka, dia tak niat pada masa tu, sah pada dia, nama dia mustakmal. Pasal dia mustakmal fardu. Nama dia mustakmal fardu Hanafi. Memang bukan basuhan fardu pada kita pasal tak sah pada kita, tapi nama dia taharatu fardin Hanafiyin. Mustakmal itu. Boleh? Faham? Boleh? Boleh kira? Itu tentang Hanafi. Jadi maksudnya kalau orang yang ambil wuduk itulah Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia memang sepatutnya kena niat, tapi dia tak niat, jadi tak nama fardu pada dia, tak jatuh fardu pada dia. Air itu mutlak. Air yang lebih pada dia basuh muka tu mutlak. Pasal apa? Pasal dia tak jatuh nama taharatu fardin. Hanafi tak niat ni, taharatu fardin nisbah dia, pasal itu adalah fardu pada dia. Ya. Walau min au sabiyin lam yumayyiz, ataupun wuduk ni daripada seorang sobi, kanak-kanak. Bila sobi faham ni, dia tak memayyiz, lam yumayyiz, belum memayyiz, maksudnya tak ada akal. Kanak-kanak umur setahun 2 tahun kan, tak kecil-kecil berak dia, kita faham apa memayyiz itu. Kita wuduk kan dia, nak wuduk buat apa kanak-kanak memayyiz? Nak suruh dia sembahyang ke? Kalau nak suruh dia sembahyang pun, kalau dia memayyiz, dia pandai wuduk sendiri dah. Jadi yang ni kanak-kanak memayyiz, kanak-kanak belum memayyiz, kita wudukkan dia. Untuk apa? Li tawaf, untuk tawaf. Dia ada pelajaran buat tawaf ni. Pasal kanak-kanak, boleh ke kita buat umrah untuk dia? Buat haji untuk dia? Boleh? Jadi siapa nak niat untuk dia? Bapak dia, siapa wali dia, urus dia untuk niatkan dia. Jadi niat haji umrah tu satu. Dan umrah, bila niat tu, niat umum tu antara yang nak kena cukup syarat untuk selesaikan kanak-kanak yang kita niatkan haji. Kanak-kanak pun belum tamyiz lagi. Jadi antara syarat yang kena jaga ketika tawaf. Pasal tawaf mesti kanak-kanak tu dalam keadaan berwuduk. Nak wuduk macam mana baru setahun tak pandai wuduk lagi. Nisbah nak niat haji umrah sah untuk kita niatkan. Aku niat untuk kanak-kanak ni, aku nawaitu hajjah wa ahramtu bihi, contohlah kan. Wa ahram nawaitu, bukan nawaitulah, nawaitul hajjah lahu, aku berniatkan haji dan aku berihram li hadha sabi. Bukan untuk aku kan, cuma untuk kanak-kanak ini. Jadi bila dia nak tawaf, kanak-kanak ni mesti suci, kena ambil wuduk. Jadi wali dia lah akan wuduk kanak-kanak ni. Air lebihan daripada wuduk kanak-kanak yang untuk tawaf tu mustakmal, walaupun kanak-kanak tu bukan ada niat. Isu dia tak ada niat tu. Walaupun kita tak pakai apa masalah ni, jarang nak jadi apa, satu hal dia nak pergi faham fiqh sampai benda yang tak pernah ada orang buat, sampai apa, kalau sekali pun fiqh dia dah siap cerita apa dia hukum. Yang ni special kita ngaji kitab fiqh, apa ulama kita dah bahas, dan dia buat permasalahan, contoh penyelesaian masalah, dia dah bagi hukum, dia bagi tarikh, definisi rukun, syarat apa, dan dia telah istilahnya tolong taswirkan masalah untuk kita. Masalah macam ni apa hukum berdasarkan definisi yang disebut tadi. Ni lebih yang kita ngaji fiqh. Satu kita ngaji fiqh ni, kalau ada orang kata dalam kitab bukan ada semua permasalahan yang lah ni, nanti Sat cakap hati-hati sikit. Bahkan saya punya pengalaman ngaji, saya nak kata gini, yang kita mengaji dalam fiqh tu dah ada masalah yang tak ada zaman tu, tapi dalam lah ni baru ada. Dah ada dalam kita fiqh. Ada orang kata ulama-ulama dulu bukan tahu masalah lah ni. Ui,
Ustaz, tak betul. Ulama dulu dia dah bahas lah masalah yang walaupun zaman dulu tak ada, kita baca pun sakit kepala. Tengok berlaku zaman ni. Predik masa depan lah. Dia boleh predik masa depan. Pasal dia cerita hukum. Siap. Misalnya macam isu suami isteri kahwin, saja saya nak bagi isu kan. Dalam PK ada. Kita baca dulu sakit kepala yang nak faham. PK apa? Suami isteri kahwin tak ada anak. Benih suami tak apa ada. Siap. Benih suami ada, benih isteri pun ada. Tapi dia tak boleh melalui proses biasa. Pula tu ada syarat-syarat. Pula tu katalah gini, isteri ni dia ada benih tapi dia tak boleh hamil. Rahim dia tak boleh nak letak benih. Letak benih, rosak, hancur. Jadi terpaksa tumpang kat rahim orang. Cari anak dara ke, janda mana ke, atau orang perempuan mana ke. Buat apa? Ambil benih suami ni, isteri, cantumkan persewaan pakai tabur uji apa satu hal lah. Senyawa dengan dia, betul? Ambil ni, bukanlah buat belakang rumah je tu, memanglah bukan buat tepi jamban, mestilah proses. Betul? Ambil ni buat dalam rahim ibu tumpang, boleh ke? Masyhur sebut ulama haram. Pasal apa? Bukan kaedah kita, bukan maksud kita untuk hasilkan anak. Bab binatang tak ada masalah, tapi bab manusia tak boleh. Pasal apa? Dia ada berkaitan dalam bab masalah ihtiram, maksudnya ada nasab yang nak kena jaga. Kebolehan nak tumpang-tumpang pula, tak nak kalau menikah lah, senang. Itu kaedah yang terbaik, bukan kaedah dia tumpang-tumpang. Jadi ada ke prinsip ibu tumpang? Kita baca kitab fiqh dulu kepala, dia cerita ni tumpang-tumpang, tak ada kerja pergi ambil benih orang ni campur-campur pergi bubuh kat ibu lain. Tengok zaman lah ni bersepah. Memang ada pun, memang dia buat macam tu pun. Nak cerita apa? Kita baca kitab fiqh dulu sakit kepala. Memang sakit kepala lah, benda tak ada. Tapi dia boleh andaikan benda tu akan berlaku. Dan berlaku apa hukum? Dia siap cerita hukum. Satu, kita belajar baca kitab-kitab ulama-ulama dulu ni, jangan hampa tak tahu, dia akan ada istilah benda yang mencari adat yang orang terkejut. Kita boleh bahas sampai tengah tu. Ya, boleh bahas. Ni pakai mic ni. Ni tak apalah wireless. Macam ni. Ada ke bahas dalam kitab fiqh? Lama dah bahas. Tapi dia tak cerita dalam mikrofon. Dia cerita apa? Dia cerita ada orang dia semayang, dia pegang tali ni sambung ke anjing. Benda semayang pegang tali sambung ke anjing. Batal tak batal semayang? Jadi tak jadi itu hal. Tapi dia dah cerita dah mana yang bawa dalam semayang, tak bawa dalam semayang. Kata dia kalau tali terpegang tu ikat terus ke anjing, batal semayang. Tapi kalau tali tu ikat dekat rantai, yang rantai tu ada ke anjing, tali tu tak kena anjing tapi kena rantai anjing, itu sah semayang. Macam tu. Jadi apa maksudnya ni? Kalau mikrofon ni, sambung mikrofon ni, selagi dekat mikrofon ni tak kena najis, wayar dia ni tak kena najis, sah semayang. Tapi kalau kat dia ada najis, ataupun kat ujung dia tu cocok lubang tu, dalam tu ada tercicak, cocok najis, tu najis, batal semayang. Betul. Tapi kalau kat sini tak ada najis, kat lubang tu tak ada najis, tapi yang kat situ dengan hak pihak kedua, pihak ketiga, sambung wayar semua, yang tu ada najis, yang tu tak ada masalah. Pasal yang jadi najis kita pihak pertama, ni pihak kedua. Pihak pertama dengan pihak kedua, pihak pakaian dan kena bergantung dengan kita. Dah bahas dalam kita. Cuma dia tak sebut lah mikrofon. Dia sebut orang semayang pegang tali sambung dengan anjing. Dia cerita dengan anjing. Sekarang pakai kau tu. Okey. Orang tak faham, kita pun bukan kita faham sangat, tapi ulama lagi contoh, kita dah faham lama lah masalah tu. Bila ditanya masalah mikrofon macam ni, kita boleh jawab lah satu. Tak biasa lalu pening juga, tak faham. Sikit lah ke sana. Masa nak cerita, dia sebut masalah kanak-kanak belum tamyiz, untuk ambil wuduk kat dia, untuk tawaf pula benda lah cerita. Kalau kita tak faham apa disiplin fiqh, kita kata apalah cerita-cerita macam ni, apa kau tak faham apa benda dia nak sebut dan nak syarah tu. Ayat itu, wa izalati najisin, najasin macam tu, najis, wa izalatu najasin, dan menghilangkan najis, atau daripada fi raf'i hadas wa izalati najis, wa raf'i najis kalau asal matan.
Air yang mustakmal juga ialah air yang untuk menghilangkan najis. Yang ni kena faham betul. Asal saya biasa dengar ada orang mengajar, baca kitab, tapi syarahan bab ni dia nak hukum mustakmal, dia tak faham yang mana yang nama mustakmal. Air mustakmal ialah air untuk menghilangkan najis. Masuk air menghilangkan najis ni apa? Air untuk menghilangkan hukum najis tu. Air tu mustakmal. Kalau najis duk ada, kita buka paip, katalah baju kita ni kena tek lembu ke apa ke, kita ambil, kita basuh. Pegang ni contoh. Boleh? Ni kena tek ayam ke apa, tek burung lalu atas kita, biar tak. Jadi buka paip. Ada orang kata macam ni, buka paip ni air mutlak. Jadi bila kita basuh ni tarik lah najis lah itu, kita basuh. Air yang kita cuci najis ni, yang ni mustakmal ni. Mana pula mustakmal? Najis tu ada lagi, baru nak hilang najis lah. Yang ni berturut sama dengan najis, yang ni bukan mustakmal. Air menghilangkan najis, bukan macam tu maksud dia. Air yang menghilangkan najis ni macam mana? Najis ni dah ada, kita buang dulu najis ni. Silang rupa, bau dan rasa, dah memang dah tak ada dah. Nak angkat hukum mutan najis ni supaya jadi suci, buka paip. Tu mustakmal. Yang tu ni sebab saya sebut macam tu lah kan. Kalau contoh kita sebut najis kat lantai, tu pun ada bab nanti belajar bab cuci najis. Macam mana? Buang air najis dulu, lap hingga hilang rupa, bau dan rasa. Lap lah. Lap. Air nak kena buang tu, lap. Lap tu dah bersih walaupun dah tak ada tarik dah, tak ada najis dah itu. Sama ada darah ke nanah ke muntah ke apa ke, tak kira lah. Lap tu untuk menghilangkan, jangan sampai lendir najis pun ada, jangan. Bau najis pun tak ada lah, jangan ada rupa, bau dan rasa. Kalau dengan lap, dia masih belum menghilangkan hukum najis itu. Nama tempat tu masih mutan najis, walaupun tak ada air najis. Yang itulah nama dia najis hukmi, hukum najis, pasal belum angkat hukum najis. Macam mana nak sucikan dia? Ambil air jerus. Masa jerus tu ada tak bau, rasa, warna yang kembali najis tu ada balik? Air nak mengangkat hukum najis itulah air tu mustakmal. Air tu mustakmal. Setelah najis semua dihilangkan, hilang rupa, bau dan rasa, air yang nak mensucikan tempat tu, najis hukmi tu, air tu mustakmal. Maksud air untuk mengangkat hukum najis. Air tu mustakmal. Air tu tak lap tak apa. Tapi ngaji yang tidur, apa silap dengar lagi, saya dengar macam ni. Apa dia? Air kencing, udak-udak baru-baru nak tinggal pakai pampers pelampin apa kan, dia kencing kat rumah ni, kita buat macam mana? Ada orang buat macam ni, air kencing kena ni, buat apa? Ambil air jerus. Apa jadi? Air tu mustakmal. Maksud apa? Air untuk menyuci najis. Najis muka-muka. Sekali pun muka-muka. Kalau orang sebut lah kan, cukup dengan merenjis air. Najis yang tu dia renjis, walaupun najis tu dia. Yang tu kesalahan. Jadi saya bagi contoh ni, dia tuang air atas najis tu. Ni air kencing kadang-kadang ni. Kadang-kadang ke dia rasa tak kira lah kan. Kadang air kencing, dia anggap air, dah ada orang faham macam ni. Ambil air, tuang di atas najis untuk menghilangkan najis, air tu mustakmal lah. Tak betul? Bila ada air najis, tuang najis, dia memperbanyakkan lagi najis, air itu muntah najis nama dia. Sekalipun najis kencing kanak-kanak yang bawah 2 tahun, yang nama mukhafafah. Bukan kaedah dia ada air kencing, ambil air, tuang lah tu. Itu satu hal. Tak betul cara faham dia. Bahkan yang tu istilahnya memperbanyakkan lagi najis. Ada orang dia faham macam ni pula. Dia kata tuang tak betul, tak kena cara tuang. Kaedah dia kenjis. Macam mana kenjis? Air kencing kanak-kanak ni, bawah 2 tahun yang kanak lelaki tak minum lain melainkan susu, dia ambil bekas, buat apa? Dia ambil jangan dia percik atas air kencing tu. Air tu mustakmal kata ni. Pasal
najis kanak-kanak cukup dengan merenjiskan ke atas air najis, maka dia akan jadi suci. Kena bunyi tu. Kena bunyi tu sikit. Ada orang syarah macam tu. Apa dengarlah, apa tak biasa dengar tuan. Ada ustaz syarah macam tu. Kadang-kadang tu ke ustaz selalunya, tu ustaz Mimegi. Dia main baca buku je, dia akan faham ikut cara dia. Kalau mengaji guru tu macam kita mengaji ni, tapi saya kata jangan tidur. Kalau hampa tidur, saya cerita yang tak betul tu, masa tu hampa sedar. Okey, yang tu pun cerita tutup guru memang dia syarah itu. Jangan buat lawak gitu apa saya nak sebut. Jadi yang kaedah renjis tu yang macam mana? Macam ni. Air kencing kanak-kanak lelaki, kita cerita orang dewasa tu. Air kencing kanak-kanak dewasa. Air kencing dewasa lah, bertabur tak ada pergi bila air, tabur. Lap basuh kain nak lap tu pun lap. Yang tu pun saya cerita tu banyak, saya nak cerita hukum tu je kan. Lap, lepas tu macam mana nak pergi suci dia? Kalau orang dewasa, dia tak boleh dengan merenjis. Bekas tu dah tak ada dah, rupa bau najis tak ada dah. Dia mesti ada air datang ke atas tempat tu. Istilah air datang ni kita jerus satu kapasiti yang kalau lantai tu kita boleh angkat, air boleh berjalan. Itu istilah mengalir air. Bukan mengalir ni, jurus ni sampai pakai ujung mana. Bukan. Maksudnya dia mesti ada kapasiti yang air yang banyak, yang istilahnya akan mengalahkan hukumi najis kat situ. Itu istilah dia. Kalau kanak-kanak yang bawah 2 tahun tadi, yang nama mukhaffafah tu, hilangkan dulu air najis. Pasal najis tak boleh jadi suci, najis tu tak najis. Hilangkan air najis, hilang rupa bau dan rasa. Cuma tempat dia tu boleh dengan najis. Ambil air bersih, basuh tangan air elok. Kalau nak guna alat, cukup. Itu saya sebut air kencing serupa dengan lampin. Lampin orang tak apa nak kenal lah. Semua pakai pampers je. Kencing kanak-kanak ni, kadang-kadang lelaki bawah 2 tahun, buat macam mana? Jemur. Tak basuh, jemur. Memang air kencing ni selalunya tak ada bau. Selalunya. Untuk buat apa? Pasal dia hukumi je. Tapi jarak tak ada lah orang buat itu. Kalau buat lah orang pelik lah. Lagi pelik macam mana? Air kencing, bau, jangan takut. Febris ada. Menghilangkan 99% kuman. Dah tak berbau. Yang tu lagi sesat. Dan ramai orang pakai yang tu. Saya sebut ni pasal ada kawan-kawan saya yang duduk sekolah, ada sekolah masjid surau. Kan dia duduk masjid lah, pejabat-pejabat. Cleaner yang buat kerja tu orang Islam. Tapi macam tu lah cara dia clean. Ambil tu, dah lah satu baldi, ambil mop, lap tempat najis ke, tandas ke. Tu lah cucu sabun je, keliling satu masjid dia sapu. Panjang pula tu. Macam tu pun. Kalau ada tek burung ke apa, macam mana? Ada mop tu lah dia tonyok, rendam balik, tekan, pulas. Yang penting apa? Sanitizer ke apa ke, Clorox. Yang ni nak mencuci ni, nak membunuh kuman. Minta. Yang penting tu. Yang kita pijak lantai-lantai masjid licin tu siapa? Dia biarkan dalam permukaan bersabun begitu. Dia bukan ambil air bilas. Mana dia lah. Payah nak jumpa cleaner yang betul-betul faham macam mana. Pada dia macam tu clean lah. Kaedah kita macam mana clean apa? Menajiskan satu masjid. Yang ni yang kena bagi kursus, bukan saja Imam Bilal, kena bagi kursus cleaner. Anda yang kuasa. Bahkan kita mengaji ni untuk orang pondok je ke mengaji nak jadi clean-clean tu. Semua orang Islam fardu ain ni. Kod dicuci siput dia macam mana saya tak tahu. Cuci siput air apa dia pakai tak tahulah. Yang tu orang tak faham tu, dia pakai macam mana? Isu macam mana? Dia lah ni clean. Orang pakai tisu basah lah, wet tisu tu. Wet tisu kan. Kencing macam mana? Ambil wet tisu, lap. Okay. Basah je tak ada. Air bersih pun tak ada bau, nampak baju kain semua basah. Wet tisu pula ada bahan apa? Ada alkohol juga. Tersilap dengan najis apa-apa. Sapu keras rupanya. Mampu terus tak boleh function. Ambil lah tu. Itu saya buat lawa sikit lah kan.
Tak bubuh benda-benda tak apa bala lah. Ada orang dia gaduh kan nak pakai tu apa, berubat tak berubat lah, perubatan lah, herba tak herba lah, bubur-bubur keras tu, mampus tu. Walau bodoh tu tak gelas tu. Okey, yang tu nak asal nak syarat izalatu najisin, izalah najis tu, hilangkan najis. Boleh, ada soal. Atau dia kata walau ma'fuwan anhu, sekalipun najis yang dimaafkan daripadanya. Sekalipun najis yang dimaafkan daripadanya. Jadi maaf ni, faham ni, maaf dalam bab sembahyang. Sekalipun najis yang dimaafkan, air yang digunakan untuk mengangkat hukum najis yang dimaafkan tu adalah mustakmal. Nak bagi faham situlah. Air tu. Contoh najis yang makfu je. Setelah kita nyamuk hinggap, kita pun tepuk, pop, mati. Kat baju satu hal tak? Boleh lah. Ataupun kat tangan, tepuk nyamuk, mati nyamuk tu. Nyamuk buang, darah ada, sikit darah tu makfu dalam bab sembahyang, sah sembahyang. Untuk macam ni nak bagi hilang dia. Tak hilang untuk sembahyang tak ada masalah. Tapi nak hilang lagi pakai air. Walaupun pakai air, tapi bila air najis tu ada, kalau katalah bila dia kering, kita boleh congkir je. Congkir dengan kuku. Air najis lah tak ada. Najis pula maafu. Sekarang air pun tak ada, rupa bau rasa pun tak ada. Tapi tempat tu masih nama dia mutan najis. Tapi hukmi. Tapi maafu. Boleh? Faham? Kita ambil air bersih ni, selepas tak ada apa dah ni, ambil air, ambil setitik, bagi jatuh tu atau nanti sikit ni, contoh lah kan, itu dia mengangkat hukum najis tu. Apa hukum air setitik tu? Itulah mustakmal, walaupun najis tu maafu. Yang tu kot taswir untuk air yang untuk mengangkat hukum najis pada najis maafu, walaupun najis tu maafu, dia tetap nama mustakmal. Jadi selalunya kita tak pakailah air terak tu untuk nak basuh tak. Bahkan jangan tak faham najis tu nak angkat hukum tu, saya kata maafu. Tapi kalau macam ni najis nyamuk hinggap, kita tepuk mati, lepas tu kita nak basuh ni, kalau ikut kaedah biar tak basuh tak apa, pasal dia sikit maaf kan. Tapi yang maaf apa darah tu. Tapi kalau kita basuh tak kena cara, dia akan menajiskan habis. Contoh, dia nak basuh pasal nampak najis, nampak darah tu, dia tak sedap duduk kan. Dia buka baju dia, contoh katalah ni baju dia, dia pun tarik siap dah tempat ada najis tu, ambil cebok. Kalau ikut dia tak basuh tak apa ni untuk sembahyang, tapi dia ambil cebok, dia celup. Dia bukan najis tu. Dia akan menajiskan air tu, dan dia akan memperbanyakkan najis ni. Celup lah lagi. Celup lagi. Pegah. Dah tak ada dah najis. Sembahyang tak sah. Kaifiat tak betul. Itu memang kita dalam belajar, kita belajar agama, belajar kehidupan ni, banyak benda yang kita nak belajar dalam kaedah syarah ni. Nak belajar apa? Belajar kaifiat yang betul. Belajar kaifiat yang betul. Ni sebab cuci, orang cuci belaka. Orang kafir pun dia cuci, tapi kaifiat cuci dia tak betul. Orang Cina basuh berak cara dia lah, dia lap ke apa. Kita pun ada juga kaedah pakai batu, tisu apa, tapi mesti kaifiat dia betul. Tak betul kaifiat tak sah. Orang Cina pun basuh baju juga, kita basuh baju juga, kaifiat bagi betul. Tak betul nanti bukan basuh, dia menajiskan seluruh baju, seluruh pakaian. Kaifiat lagi betul. Orang Cina pun dia bagi mati binatang tak, dia pun istilah sembelih binatang juga. Dia pun ada tempat sembelihan juga. Babi pun dia orang sembelih tau. Ada tempat slaughter dia, tempat sembelih dia, ada tempat sembelih. Tapi kaifiat tak betul. Babi mana boleh sembelih? Sembelih gajah, sembelih buaya, ada buaya sembelih. Saja nak sebut kaifiat tu. Antara kaifiat tu, kaifiat satu hal, dan apa benda yang kita buat pada kaifiat tu, adakah memang kaifiat tu dibenarkan, tak dibenarkan. Kalau disebut binatang ni halal tak halal. Nak buat rumusan
kaifiat tu lah, sekalipun makfu. Jadi mustakmal tadi, mustakmal pada rafi hadas wa najis qalilan. Qalilan ni hal kau ni mustakmal qalilan, hal keadaan mustakmal tu sikit. Air yang kita mustakmal tu sikit, maka air tu, air mutlak tadi tu yang kita pakai sikit, dia akan menyebabkan air tu nama mustakmal. Sikit ni dobit fik kita, sikit air duna kullatain, kurang daripada 2 kulah. Apa 2 kulah tu dia akan sebut kemudian insya-Allah. Di sebelah bahasa kita bisa dengar 2 kulah. Jadi kalau air tu sikit, dia akan menyebabkan air tu jadi mustakmal. Satu kalau kaedah kita mazhab Syafi'i, air banyak, kolah, sungai, hatta jangan kata wuduk, mandi benda apa, masuk orang tu bihu macam kolah kita lah kan. Adik-adik kita yang kecil-kecil tu buat kolah rendang dia, gedebu. Nak apa keluar daripada tu Allah alam, tapi air tu banyak. Macam mana? Guna lagi untuk wuduk ke buang semua isi air lain? Guna lagi. Maksud apa? Itu kaedah kita dalam mazhab Syafi'i. Kaedah kita. Maksud air tu banyak. Tapi menjijikkan lah. Macam kita kolah ni, ambil cedok, air muka, tangan basuh apa? Kaki pun dia ambil selama rap. Kanan, kiri pula. Angkat tu, kawan buat belajar silat. Angkat atas bawah, lipat lagu mana pun tak ada masalah. Sah wuduk. Mustakmal lah air tu. Tapi macam mana? Kalau tak ada cebok sangat, buatlah macam tu kan. Nak bagi tak jijik, cebok basuh kat luar lah kan. Tapi nak buat macam tu, kena buat macam ni. Pasal ada orang dia akan jijik dan dia akan petikai perbuatan kita. Walaupun dari segi syarak taklah menajiskan air atau memustakmalkan air. Tapi kalau 10-100 orang buat, air kaki pula macam-macam benda dia bijak, salah juga lah. Islam pula, istilah nak sebut, Islam ni menjaga kebersihan. Dia mementingkan sama orang kata apa, perasaan orang lain, takut dia akan rasa jijik dan meluat. Bukan meluat apa, kebang tengkok dengan perbuatan kita tu. Jadi janganlah buat benda-benda macam tu di hadapan mata dia. Walaupun dengan kaedah kita tak ada masalah, tapi bila dia tengok kita buat depan mata dia, dia menjijikkan pada dia. Tinggallah, tambah kita duduk kawasan orang elit yang memang pada dia, jijik lah tu, aku jijik. Kadang-kadang jangan kata kaki kita celup dalam kolah tau. Saya biasa ada pengalaman macam ni. Kita sugi je pun, sugi pun ambil pada poket, bersih lah, sugi lah. Taklah bagi air tu tak ada. Sugi bersih, komong bersih. Kita dah basuh, sugi tu saya basuh dah tu. Sugi tu saya letak atas tebing tu. Tapi sugi saya tu, tempat yang saya masuk dalam mulut, saya dah basuh bersih dah ni. Dia punya yang brush tu, yang Bristol tu, duk belah air. Ada sahabat saya tak kenal pun, tapi pasal dia nak jaga jangan bagi orang kemang tengkuk dengan sugi yang kita letak tu, dia angkat sugi tu, dia terbalikkan. Dia punya perus tu duk luar kolah, batang dia duk dalam. Apa saya kata apa? Duk atas tebing tu. Ni kolah. Yang bulu tu saya buang macam ni. Padahal saya dah basuh dah, bersih dah, tak ada pun. Tapi nak mengelakkan orang rasa jijik, seolah-olah macam kita tak basuh kita punya sugi tu, dia tukar position tu pergi sana. Ada orang dia jaga macam tu. Jadi hamba kena berjaga-jaga, jangan sampai kita buat konon nak sunnah sampai orang jijikkan kita. Allah, dia tu tak jaga kebersihan langsung. Boleh dia sugi letak situ dalam kolah. Ni ambil kaki basuh dalam kolah masjid. Kalau masjid tu masjid kat luar, masjid pondok tak apa, surau pondok tak apa. Masjid Ubudiyah tu, siap orang ambil gambar viral. Orang putih pula tengok kata, "Wow, what? This is a Muslim habit," kata dia. Jaga kat tu, viral tu, jangan masalah. Walaupun kita boleh jawab dengan mazhab Syafi'i macam ni, patutnya jangan diparakan. Tapi ada orang pada dia itu masalah. Jauhkanlah perpecahan, yang tu lah kan, elakkanlah. Kita di ulama kita disuruh jaga sampai tak tu. Hamba tahu tak siapa perangai celup air dalam kolah, kaki dalam kolah? Saya lah tu. Dulu saya dalam modok, orang lain tak wani, saya wani. Saya boleh jawab dalam fiqah, tapi tak elok apa perangai tu kan. Elok perangai tu.
Nak buat, saya sebut macam tu lah, sorok-sorok lah, orang tak ada buat lah gitu. Cebok pun banyak, gaduh pergi celup buat apa? Ada jawapan boleh bagi. Apa dia? Apa tolong jawab tu saya? Bila kita cebok, 4 cebok lah kita pakai, dah air 4 cebok keluar. Ni saya nak jimatkan kos bayar dalam belo. Ada cara nak jawab, tapi elak kan daripada perkara yang boleh membawa meluat apa istilahnya, kemang tekuk orang. Orang jijik lah, aku tak ambil air kolah tu siapa. Dia mau jeluk kaki selamba je. Sembahyang tu ada. Sembahyang tu kaki besar tu yang ada nanah apa tu. Sembahyang tu ada, ambil wuduk jeluk selamba je. Kemang tekuk aku. Baik. Kita kadang jangan kata tu. Kita ambil paip ni, nak sebut tak jaga kita punya pasien ambil wuduk tepuk muka mana? Orang sebelah kena. Bukan air kencing, bukan air bawah tu. Bukan buka kuat dah. Air muka kita tu yang itu. Kita patutnya itu je lah. Ni yang tu pun orang bayang kalau selain pada air tu tambah ni gitu. Jadi jagalah. Semua kena jaga. Benda tu ada benda istilah orang akan jadi luat kemang tekuk nampak kita. Benda yang diluati Fa'in Jumiyah itu loh. Yang ni dia himpun nak cerita himpun mustakmal lah. Walaupun ada dah contoh semalam. Ada soal itu. Sunat bersumpah pertama tu dah kira wuduk yang sunat. Bagus soalan. Kita ambil wuduk fardu atau hal. Ni kita wuduk ada lagi. Kita ambil wuduk yang muadah. Wuduk yang kita ulang sekali lagi Dia panggil tajdid wuduk. Wuduk yang kita tak berada tak kentut pun, tapi ambil wuduk sekali lagi setelah kita guna wuduk tu. Kita guna untuk sembahyang apa? Kita nak sembahyang isyak ambil wuduk sekali lagi padahal bukan kentut pun. Dari segi kaedah dia adalah mustakmal juga air tu. Walaupun kita basuhan tu bukan fardu pasal kita ada wuduk, tapi basuhan tu fardu lah kali pertama untuk sahkan wuduk tu. Nama dia basuhan fardu. Dia taharatu fardin. Cuma dia bukan fardu dekat makna wajib pasal kita tak wuduk pun sah lagi nak sembahyang. Dia wajib bukan makna wajib buat dapat pahala tinggal berdosa, tapi wajib dengan makna la budda minhu. Maksudnya memang fardu. Nama dia fardu. Pasal nak ambil nama tajdid wuduk mesti kena basuh muka dengan ada niat. Nama dia fardu. Jadi dia adalah basuhan yang memustakmalkan yang mutlak. Ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaitika kama nawwartal arda min syamsika wa lana abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.